Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4, bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Rujuk buku teks muka surat 52 dan 53. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia yang Kedua. Antara tokoh yang terkenal ialah Tok Janggut. Tok Janggut merupakan nasionalis yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Beliau mempertahankan agama Islam dan menyebarkan sifat anti penjajah, yang pada ketika itu penjajah yang dimaksudkan ialah British. Semangat nasionalisme ini diperoleh melalui gerakan-gerakan yang berlaku di Asia Tengah seperti gerakan Islah, gerakan Pan-Islamisme dan juga penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Oleh itu, pihak British perlu berhati-hati untuk menangani gerakan nasionalisme yang ada di negara kita. Antara langkah yang diambil oleh pihak British ialah enakmen Undang-Undang Islam 1904. Di dalam enakmen Undang-Undang Islam 1904 ini, sesiapa yang mencetak atau mengedar tulisan yang berkaitan dengan Islam atau isu politik tanpa izin Sultan akan dikenakan hukuman penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, British menubuhkan badan penyiasat, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Biro Siasatan Jenayah. Badan penyiasat ini penting untuk mereka mengawal nasionalisme yang berlaku di negara kita seperti gerakan Islah. Itu serba sedikit berkaitan dengan nasionalisme di negara kita. Diteruskan dengan Perang Dunia Pertama, rujuk muka surat 54 dan 55. Dua blok kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia yang Pertama ialah Blok Kuasa Tengah dan juga Blok Pakatan Bertiga. Perang Dunia Pertama tercetus apabila Austria-Hungary memulakan perang dengan negara Serbia. Hal ini kerana Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria-Hungary yang berketurunan Serb menggulingkan atau menjatuhkan pentadbiran Austria-Hungary. Apa yang menjadikan perkara ini semakin rumit ialah mereka tidak berpuas hati kerana ada orang Serbia telah membunuh putera mahkota dan isteri Austria-Hungary. Itu yang membawa kepada bermulanya Perang Dunia Pertama. Keadaan semakin kritikal apabila pihak Jerman menyokong Austria-Hungary, manakala pihak Rusia pula menyokong Serbia dengan cara menghantar bantuan ketenteraan. Perancis dan Rusia pula Perancis dan Britain pula bersama-sama dengan Rusia menyokong Serbia dalam perang tersebut. Sementara Uthmaniyah dan Bulgaria di pihak kuasa tengah, Itali, Amerika, Romania, Portugal dan juga Greece di bawah blok Pakatan Bertiga. Untuk pengetahuan semua, Amerika Syarikat telah membekalkan senjata. Ini yang membawa kepada kemenangan Pakatan Bertiga dan kekalahan dan ketewasan kepada kuasa tengah dalam Perang Dunia Pertama. Mari kita lihat apakah faktor sebab yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Murid-murid, sila rujuk muka surat 54. 3K. 3K adalah faktor yang membawa kepada Perang Dunia yang Pertama. K yang pertama ialah kuasa imperialisme. K yang kedua ialah ketenteraan. K yang ketiga ialah krisis di Balkan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, persaingan kuasa imperialisme. Hal ini berlaku kerana
Kuasa-kuasa besar seperti Perancis, Britain dan sebagainya, mereka memerlukan tanah jajahan yang mempunyai bahan mentah bagi menampung keperluan di negara mereka. Hal ini kerana di negara mereka berlaku perkembangan revolusi perindustrian yang begitu pesat. Antara bahan mentah yang diperlukan adalah seperti arang batu, petroleum dan juga biji timah. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pakatan ketenteraan. Pakatan ini berlaku antara dua blok yang mana blok tersebut dianggotai oleh kuasa atau negara-negara besar. Peperangan yang berlaku antara kuasa tengah yang dianggotai oleh Austria-Hungary, Jerman dengan sokongan Uthmaniyah dan sebagainya. Manakala blok pakatan bertiga pula dianggotai oleh Serbia, Rusia, Perancis, Britain, Itali dan juga Amerika Syarikat. Mereka bersaing membuat senjata moden dan berperang demi kepentingan masing-masing. Akhir sekali, sebab yang membawa kepada Perang Dunia Pertama berlaku ialah masalah atau krisis di rantau Balkan. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyatnya yang berketurunan Serbia berjuang untuk membebaskan Austria-Hungary daripada pentadbirannya. Malahan apa yang berlaku, orang Serbia juga membunuh putera mahkotanya bersama isterinya. Ini yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Sekarang kita lihat bagaimana berakhirnya Perang Dunia yang Pertama. Rujuk muka surat 56. Antara peristiwa penting selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama ialah Persidangan Damai Paris. Sebelum itu, ingin dikatakan di sini bahawa Pakatan Bertiga telah menang dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Jerman yang telah kalah terpaksa menandatangani perjanjian genjatan senjata. Dalam Persidangan Damai Paris yang diadakan pada 18 Januari 1919, mereka membincangkan syarat perdamaian selepas perang bagi memastikan Jerman tidak lagi mengancam keamanan Eropah. Maksudnya di sini, Jerman tidak mulakan perang sekali lagi selepas kalah dalam Perang Dunia Pertama. Itu yang dijanjikan, yang dibincangkan dalam persidangan tersebut. Hasilnya, wujudlah Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Apa yang terdapat dalam deklarasi tersebut? Prinsip deklarasi tersebut mencadangkan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas kedamaian. Maksudnya di sini, apa-apa masalah atau rujukan mereka akan rujuk kepada Presiden Amerika Syarikat sebagai ketua atau sebagai asas utama. Kedua, prinsip deklarasi seterusnya ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Maksudnya di sini, rakyat sendiri yang berhak untuk menentukan pentadbiran dan juga hala tuju negara mereka. Ketiga, sempadan negara berasaskan bangsa. Negara-negara terbentuk mengikut kaum ataupun bangsa itu sendiri. Seterusnya, wujud Perjanjian Versailles. Siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Semestinya negara-negara yang dianggotai dalam Pakatan Bertiga dan juga negara Jerman yang mana dilaksanakan pada 28 Jun 1919. Isi perjanjian yang terkandung ialah Jerman mesti bertanggungjawab terhadap kemusnahan yang berlaku akibat perang. Kedua, Jerman perlu membayar duit atau pampasan kepada Pakatan Bertiga. Ketiga, pihak Jerman perlu menghadkan ataupun hadkan saiz angkatan tentera dan akhir sekali mereka perlu serahkan wilayah dan juga tanah jajahan kepada negara-negara Pakatan Bertiga. Begitulah demikiannya berakhir Perang Dunia Pertama.
Seterusnya, mari kita lihat apakah kesan Perang Dunia Pertama. Murid, sila rujuk muka surat 57. Antara kesan Perang Dunia Pertama ialah berakhirnya ataupun keruntuhan institusi beraja. Antara negara yang bermula dengan sistem beraja atau monarki ialah Jerman telah bertukar kepada sistem republik, yang mana rajanya Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta untuk mendapatkan perlindungan dari Belanda. Seterusnya, Rusia juga menjadi sebuah negara komunis yang pertama, manakala Uthmaniyah Sultan Mehmed telah jatuh dan digantikan dengan Mustafa Kemal Atatürk yang menukar sistem khalifah di Uthmaniyah kepada Turki Republik. Itu kesan yang pertama. Itu dari aspek politik. Kedua, kesan kepada negara, munculnya negara-negara baharu. Misalnya, negara Austria-Hungary telah terpecah kepada beberapa negara menjadi Austria dan juga Hungary dan lain-lain. Rusia juga terpecah kepada beberapa negara seperti Poland dan Estonia. Uthmaniyah pula terpecah kepada negara-negara tertentu seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Kesan ketiga berkaitan dengan negara kita, di mana Perang Dunia Pertama telah memberi impak kepada politik dan ekonomi kita. Mengapa? Hal ini kerana negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia tersebut telah merupakan salah seorang penjajah di negara kita. Raja-raja Melayu terpaksa menandatangani perisytiharan perang yang menyokong dan memberi taat setia kepada pihak British, yang mana British terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Undang-undang berkaitan dengan perang diluluskan. Kuasa Pesuruhjaya Tinggi British meletakkan negeri-negeri Melayu di bawah ketenteraan British jika perlu. Apa yang lebih menyedihkan lagi, dari aspek ekonomi, hasil timah dan getah kita digunakan untuk membayar segala operasi British yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Itulah sedikit sebanyak kesan daripada Perang Dunia Pertama kepada negara kita ataupun negara luar. Sekian dahulu.